وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أكرمنا بالعلم والتقوى، اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل سرة، ولكل سرة فترة، فمن كانت سرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang baik daripada Allah. Malam ni saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan semua, muslimin muslimat, dan inilah antara perkara yang kita minta di dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Untuk kita mengetahui jalan tu bengkok ke, jalan tu lurus ke, mesti melalui ilmu. Kalau kita tidak memahami akan ilmu, maka kita tak tahu yang mana satu hak lurus, mana satu yang bengkok. Lagi-lagi pada zaman akhir ini, hak bengkok orang kata lurus, hak lurus orang kata bengkok. Maka tak kala kita nak tahu perkara itu dengan jalan ilmu, supaya kita ini dapat dipimpin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni yang kita minta setiap kali sembahyang, supaya kita hidup dalam keadaan yang terus menerus istiqamah, untuk kita berada pada jalan yang lurus. Allah tunjuk kat kita dan Allah bagi tahu kat kita jalan yang lurus ni mana dia, iaitu jalan yang Allah telah bagi nikmat atas mereka. Itu jalannya para rasul dan para anbiya, salafus salah, tabi'in, tabi'in. Dua perkara ini kita kena tengok elok-elok, iaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang Allah marah. Kalau kita buat benda tu Allah tak suka. Dan bukan jalan orang yang sesat, lari daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jangan kita ni berada pada jalan-jalan tersebut. Supaya apa, tuan-tuan? Supaya kita dekat akhirat besok selamat. Dunia ni sekejap, tak lama
Pejam celak. Lah dah 2024. Tak lama pejam celak 2030. Macam itulah hidup ni. Dunia ni dia akan terus bergerak ke mana? Bergerak kepada zaman kehancurannya, dan bermulalah satu zaman yang baru dipanggil zaman akhirat. Zaman tu yang kita akan duduk balik. Orang yang dah mati-mati ni semua dihidupkan semula oleh Allah balik, dan semua akan berhimpun pada zaman tu. Cuma kita nak fikir sama-sama, waktu aku duduk zaman tu, zaman hak baru tu, boleh tak aku hidup macam zaman lah? Ada kereta, ada rumah, ada isteri, ada anak-anak, ada harta, boleh makan, boleh minum dalam keadaan yang sedap, ya. Boleh berjalan sana, boleh berjalan sini. Atau aku tak boleh rasa macam aku rasa lah, duduk satu tempat, kena azab, kena siksa, kena kurung, tak boleh pergi mana. Makanan yang dibagi pada kita, makanan yang mengazabkan. Kita kena sama-sama fikir. Sebab saya akan pergi ke sana dan tuan-tuan akan pergi ke sana. Dan tempat itulah yang orang sering lupakan dalam dunia ni. Sebab apa? Kita kata ghalib. Kita duk ghalib. Dan kita ghalib ni benda sama. Dan ghalib kita itu mencelakakan kita. Kerana apa? Kerana masa itu kita tak boleh ambil balik. Kita yang dah berumur ni, umur 50, 60, kita tak boleh ambil balik umur kita 20 dulu. Tak boleh. Kalau kita buang dalam keadaan sia-sia, dia jadi sia-sia. Sebab itu jalan untuk pergi ke akhirat ini tak ramai orang boleh berjaya. Tak ramai. Bila Rejab lepas ni, kita dengar cerita Isra Mi'raj. Kita dengar ustaz-ustaz cerita dalam neraka ni ramai orang, dalam syurga ni sikit lah. Makna boleh lepas, tak boleh lepas. Lepas tak tempuh neraka ni sikit. Lepas tak tempuh neraka ni sikit. Selagi kita ada iman, kita akan masuk syurga. Itu jangan risau. Ada iman, Nabi janji itu. Walau sebesar zarah iman kita tetap masuk syurga. Tapi kita kena lalu neraka dulu. Dalam dunia ni panas lik-liknya 2-3 hari ni. Tak boleh kata apa. Panas tak boleh kata. Tu pun kita duk bunyinya hangat lah. Dia tu nak pergi beli aircon lah. Duk pasang apa, ayam atas letak lah. Kalau dalam dunia ni kita duk bunyi juga, agak-agak neraka masuk, kita rasa tahan lah. Fikir yang sama. Kenapa saya suruh fikir yang sama? Sebab benda tu yang kita akan lalu, yang Allah bagi tahu kat kita. Yang Allah bagi tahu kat kita. Di mana Allah bagi tahu kat kita? Dalam Quran. Berapa kali Allah bagi tahu kat kita? Tiap-tiap minggu. Mana dia tiap-tiap minggu tu? Sajadah insan. Tiap-tiap minggu kita duk ingat setakat sujud dia.
sampai ayat innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud ya. Tiap-tiap minggu Allah peringat kaedah surah Sajadah. Hang tu siapa? Mai daripada ayat yang tak guna, ayat yang kotak, cipta daripada apa? Aku bagi hampa mata, aku bagi hampa telinga, supaya apa boleh dapat faedah. Tak ada mata, tak ada telinga, apa tak boleh buat apa. Orang buta, orang pekak ni duduk sekali, buta pun dia, pekak pun dia, tak boleh buat apa. Aku bagi hang mata, aku bagi hang telinga, supaya apa? Supaya ada faedah, hampa boleh dapat faedah. Tapi kita tanya, kita guna mata, kita guna telinga, buat apa? Umur 60 guna mata, guna telinga, buat apa? Pasal apa? Pasal Allah sebut pada ayat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah beritahu pada surah At-Takatsur, apa dia? Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang ambil minta tak cukup, tak cukup, minta lagi, bagi lagi, tak cukup lagi, minta lagi, bagi lagi. Hang mau umur, aku minta lagi, tambah lagi umur, bagi 60, tak cukup, tambah lagi, aku bagi lagi, tak apa, aku bagi lagi. Tapi yang kena ingat, semua hak aku bagi ni, kata Allah, Allah akan tanya satu. Hang tak ada duit, aku bagi. Hang minta duit, aku bagi duit. Hang sakit, hang minta sihat. Masa duk terlentak sakit gunung-gunung lah, sihat esok aku nak buat ni, aku nak buat ni, kita berjanji saja. Lepas tu kita ada sihat, kita buat apa? Umur yang ada pada kita buat apa? Sembahyang sunat maghrib pun kita tak lepas. Umur kita 50, kita nak rehat lama mana lagi? Umur kita 50 ni, kita nak rehat lama mana lagi? Kita nak rehat lama mana lagi? Kita lama dah rehat daripada umur muda sampai lah. Kalau umur kita 50, umur kita 60, sembahyang sunat maghrib pun kita tak boleh lepas. Agak-agak ni kita nak masuk syurga boleh lepas lah tuan-tuan. Saya nak buat tuan-tuan tu ya. Saya tak mau cerita hukum sembahyang sunat ni sunat tak apa. Tuan-tuan tahu hukum tinggal sembahyang ni, sembahyang maghrib ini wajib, semua orang tahu. Tapi sampailah kita tak berjaya lagi dengan sembahyang ni saja. Jangan sebut tentang puasa, jangan sebut tentang zakat, jangan sebut tentang haji. Sembahyang saja kita belum selesai. Sebab itu jalan kepada kebaikan ini susah. Nabi sebut lagu tu dalam hadis. Dia berkata syurga ini dihiasi dengan benda kebencian, bimakarihi. Nabi kata orang tak suka syurga ni, orang tak suka. Orang benci dengan syurga ni. Dalam dunia ni benci, kita kata benci pi ya. Benci pi lah. Kita benci, kita suka, kita tetap jumpa syurga, kita tetap jumpa neraka. Persoalan saya, kita nak pergi masuk ke syurga, apa ada kaedah? Kita nak pergi masuk neraka, apa ada kaedah? Saya tengok, tuan-tuan tengok, jalan nak pergi masuk neraka, iaitu kejahatan dan kemaksiatan, cukup dah ada kaedah? Cukup dah kan? Ngumpat tak berhenti, bergaduh sama-sama jiran tak berhenti,
Kan sebab apa? Sebab pokok motan dah. Pokok motan tu tanam bukan dalam pagar, luar pagar. Luar pagar ni tanah kita ke tanah orang ramai? Saya nak tanya lah tuan-tuan, saya tak ada rumah teres, saya rumah kampung. Kita tanam tanah orang, kita kata kita punya. Hak tanah orang, tanah kita satu saja tuan-tuan, kubur. Tu liang lahat tu, tanah orang tu tanah kita. Jalan kita nak masuk neraka ni cukup dah lagi. Cukup dah. Umur 15 tahun sampai lah tak mau berhenti. Hasad, dengki, bergaduh, semua cukup. Sombong, semua dah. Hasad ni kalau kita tanya, kita tahu tak apa hukum dia? Dosa. Bergaduh sama-sama jiran ni, kita tahu tak apa hukum dia? Tahu, dosa Ustaz. Sombong ni tahu tak hukum dia apa? Tahu Ustaz, dosa. Kata ke orang ni, tahu tak apa hukum dia? Tahu Ustaz, dosa. Pasal apa tak mau berhenti? Maknanya kita siap-siap dah, jalan kita nak masuk neraka, siap dah. Jalan kita nak masuk syurga, siap dah lagi. Siap dah. Kalau tak siap tuan-tuan, maknanya kita sendiri telah pilih jalan itu. Ini ada dalam surah Al-Insan ayat berapa? 1, 2, ayat 3. Ayat 3. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Ini Allah bagi tahu setiap minggu. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Itu dah setiap minggu baca. Weh Allah bagi ingat kat kita. Weh Allah bagi ingat kat kita. Lah Allah buh apa? Allah bagi tahu kat kita. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Inna Allah aliman hakima. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Apa yang apa mau? Kalau Allah tak mau, apa tak boleh dapat. Kita ada ingat, kita tahu kita boleh buat baik. Kita tahu tak sembahyang sunat ba'da maghrib itu sunat? Tahu. Tapi tiap-tiap malam kita ada bermalas-malasan. Kita duduk tinggal. Tinggal itu bukan sehari dua, tinggal puluh tahun tinggal. Bila tanya nak masuk syurga, mau Ustaz, mau. Siapa tak mau masuk syurga? Dia kata. Tapi kita duk tangguh lagi. Kematian tu tak tunggu kita sembahyang sunat. Kematian tu tak tunggu kita baca Quran. Kematian tu tak tunggu kita bersedekah. Dah tak tunggu. Ni Allah sampai sebut dalam Quran. Dalam surah Al-Munafikun kan? Kalau saya salah tolong tegak siapa hadis. Saya tak pandai. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Boleh tangguh sikit lagi. Bila mereka mau tarik nyawa kita, kita minta dengan Allah, boleh tangguh sikit lagi. Siapa nak tangguh? Kita kata apa? Fa asaddaqa. Aku nak sedekah. Masa tak sihat-sihat sini, tak mau sedekah. Tak mau. Tuan-tuan, takat 40,000 apa ya? Hang kata ni berapa ribu? 40,000. Kita cari 40 orang malam ni tuan-tuan, seorang 1,000. Tuan-tuan boleh pergi cuti pergi Siang RM1,000. Boleh apa? Nak tanya boleh apa? Dekat makan tom yum, makan sontam saya.
Lepas tu duk tengok orang buka aurat lembak. Duit tu tuan-tuan, kalau kita buang untuk buat maksiat, Allah tanya satu-satu tu. Sebab kata Nabi besok ni Nabi sebut tuan-tuan, saya nak kata apa siapa, kita kalau ada peluang lagu ni, ambil buang. Sebab apa? Kita ni bukan orang baik. Saya bukan nak kata pergi siang. Tak kira orang buat lepas pergi siang lagi, dia kata kat aku, kat Ustaz. Kan saya kata, tapi kalau dah pergi tu kena. Tak ada apa pun. Takkan nak makan tom yam, takkan nak makan som tam tu, tang ni pada. Nabi kata apa? Tidak akan bergeser dua kaki anak Adam. Maknanya tak berganjak daripada padang mahsyar selagi tak selesai 4 soalan. Pertama, tanya pasal umur. Kau bagi yang umur 60 tahun nak buat apa? Kedua, tanya pasal harta. Harta kita lupa apa? Ya Allah, aku pergi sini, aku pergi sini, aku pergi sini, aku pergi sini. Kalau kita guna harta benda tak betul, yang ni dalam Quran. Tuan-tuan, kalau Quran kita tolak, Quran sendiri kita tak percaya, kita nak pegang apa lagi? Ni bukan saya kata, tuan-tuan, semua doa dalam Quran. Yang ketiga, Allah tanya pasal ilmu kita. Hang ada ilmu, hantau pasal apa tak mau buat. Hantau syurga, hantau neraka, hantau mati, siapa tak siap? Aku sebut dah, Allah bagi tahu kat kita siap-siap tentang kehidupan akhirat, tentang macam mana di akhirat, semua dah. Tiap-tiap minggu tuan-tuan baca surah Sejarah ni, Allah bagi tahu siap-siap. Kalau kita mati bawa dosa, Allah bagi tahu dalam surah As-Sajdah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang duk galit dengan hidup ni, dia lupa dengan mati, dia lupa dengan hisab, dia lupa dengan mizan, dia lupa dengan pertanyaan Tuhan. Allah sebut dah dalam As-Sajdah, fazuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadza, sampai akhir ayat, inna nasinakum. Semua Allah beritahu kita. Kita nak salahkan Tuhan tak boleh. Allah kata kami dah datangkan hidayah, kami dah datang ke Rasul, kami dah datang Quran. Hampa duk buat leka lagi. Mailah habaq kata kita duduk pada zaman yang mutakhirin. Sat dia. Dia rasa seriau, sat dia tuan-tuan. Lepas tu kita balik buat asal, balik asil. Tak ada apa. Tak semayang malam, tak semayang malam, tak impun Quran, tak impun Quran. Tuan-tuan tengok ni, sebulan lagi kita nak puasa. Kita rasa macam baru saja puasa. Baju raya kita tahun lepas ni, side dia ni tajam ni, tak jatuh ni. Kat tahun lepas kita tengok dalam almari tu, ni kira nak beli baju lain pula ni. Kat tahun lepas side tu tak patah lagi. Nak bagi tahu, nak habaq mai kata masa tu terlalu singkat dekat kita. Dan habaq mai bila masa tu singkat, Nabi kata dunia ni tak lama. Mailah Nabi kata dunia tak lama, masa singkat. Dalam kata lah apa, kita ada buat macam tu juga. Kita ada buat macam tu juga. Hak yang kali tak sembahyang sunat maghrib, tak sembahyang sunat maghrib. Hak yang kali tak mau sembahyang sunat isyak, tak sembahyang sunat isyak. Tak apa kata. Ni nak abang ni. Bulan Rajab, bulan Syaban, ni ramai orang mati. Yang kita paling takut, nama hak dalam listing tu kita. Nama hak dalam list ni tadi, doa imam tadi, Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan
Ya Allah, berkatkan kami dalam bulan Syakban, sampaikan umur kami dalam bulan Ramadan. Hak kebiasaan yang kita jumpa setiap tahun, mai bulan Rejab, mai bulan Syakban, berita kematian ini terlalu kerap. Kita takut hak salah seorang yang dah ada nama dah kita. Saya muda lagi Ustaz. Buat malaikat maut tak boleh sebut umur apa muda. Apa muda ni tak memastikan kematian. Jangan duk pasal, jangan duk cari pasal. Baik tuan-tuan, yang saya nak bincangkan tentang malam ni, benda ni tak masuk tajuk lagi ni 8.40 lah. Saya nak bincangkan tentang ni, bab bosan. Jalan nak pergi neraka ni, dia cepat bosan. Jalan nak pergi ke syurga ni, dia cepat bosan. Jalan nak pergi neraka ni, dia tak pernah bosan. Siapa pernah bosan kata orang? Biar ramai. Nak dah. Umur kita nak mati lah, kata orang rahim. Doa asma dan kata orang ni. Doa asma, doa pakai ubat asma dua jenis, satu hak ungu, satu hak biru. Boh lagi Ventolin pula. Duk kata orang kuat, kata orang ni. Asbab nak mati ada dah, tapi tak pernah bosan untuk tinggalkan jalan neraka ni. Tapi kalau jalan kepada syurga, kita cepat bosan. Ini Nabi sebut kat kita. Dia ada hadis tentang Nabi kata apa? Tiap-tiap amalan ni tadi sirratan, dia semangat. Tapi Nabi kata walikulli sirratin fatratun. Dalam semangat tu dia main bosan. Bosan ni kita takut. Nabi kata siapa yang hilangkan, boleh kawal bosan dia dengan mengikut sunnah aku, ikut Allah, ikut Rasul, ikut jalan Nabi. Nabi kata faqad aflah, dia selamat. Siapa yang bosan dengan jalan akhirat ini, lalu dia ambil jalan selain daripada mengikut sunnah Nabi, Nabi kata faqad halak, celakalah. Sebab jalan syurga ni dia memang ada bosan dia. Pasal apa tuan-tuan? Saya mengajak derah-derah cepat-cepat. Bukan derah tu tinggi suara dah. Saya pun bukan palarat sangat. Maksudnya saya pun cepat sikit. Malam ni ada makan, tak ada makan? Tak ada. Ada. Kalau ada, berhenti derah lagi. Kalau tak ada, melewat sikit. Baik. Saja gurau dengan tuan-tuan. Pasal apa kita ni bosan, kata ulama? Penyebab daripada kita bosan untuk menuju kepada syurga Allah, nak buat baik, pertama kita hilang keikhlasan. Tadi Imam baca rakaat pertama surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Buat amal salih kena ikhlas. Pasal apa? Kita semayang ni pasal apa? Kita semayang sunat pasal apa? Kita baca Quran pasal apa? Kita amal salih pasal apa?
Sebab aku nak masuk syurga. Pasal apa aku duduk ligan sangat ni? Sebab masa muda aku dulu, aku buanglah umur aku pada jalan yang Allah sendiri tak suka. Pasal apa aku kena buat sungguh-sungguh ni? Sebab masa aku tak ada dah. Aku dah 55, aku dah 65. Segi akal dia, zaman ini yang Nabi sebut, kematian itu datangnya secara mengejut, dan umur umat aku pada akhir zaman tidak panjang. Nabi kata umur kita tak panjang. Sajalah tuan-tuan, saya nak kongsi sikit. Lah tuan-tuan perasan tak ramai orang kena kanser? Tak macam kita dulu. Tuan-tuan tahu pasal apa? Antara kajian yang orang buat, handphone. Ini kajian yang mereka buat. Sebab kita pakai, ada, dia panggil apa? Radiasi apa? Radiasi lah. Nampak tuan-tuan? Lagi kuat kita kena. Dulu 4G tak apa nampak sangat, naik 5G. Yang ni bukan saya kaji, orang kaji. Dulu kita pakai telefon gantung tu, masuk sini. Tak ada sakit apa. Jadi jalan kita ni nak darah mati banyak. Kedua, makanan. Apa makanan yang tak campur dengan kimia lah? Tak ada bahan asli lah semata-mata. Semua campur tuan-tuan. Dan anak-anak kita makan apa? Makanan itu budak lah, umur 11 tahun dah kencing balik. Baru ni tuan-tuan di media masa, budak umur 20 tahun pecah saluran darah di kepala. Saya bukan nak cerita pasal iPhone, pasal telefon. Saya bukan nak cerita pasal makanan. Tapi saya nak cerita sebab mati itu terlalu dekat dekat kita. Sebab mati itu terlalu banyak duduk kat keliling kita. Dan mati itu berlaku bila-bila masa yang Allah kehendaki. Tapi yang tu kita pegang lagu tu. Betul tak tuan-tuan? Bila masa kita boleh mati. Mana abad sebab bagi mati tu duduk di keliling kita. Itu nak abad. Jadi pasal apa kita ada urusan kan? Sebab kita tak ikhlas. Kita kena ikhlas. Pasal apa? Nak ikhlas. Aku buat ni sebab apa? Aku nak masuk syurga. Pasal apa aku nak masuk syurga? Sebab Nabi duduk dalam syurga. Nah ni kita punya penguat semangat kita. Kedua, sebab bagi kita bosan ni tadi, lemah kita dalam kita mengenal tipu daya kehidupan ni. Kita lemah dalam kenal hak yang tipu kita selama ni. Hak tipu kita tuan-tuan yang disebut oleh ulama pertama, dunia. Yang ni duduk dalam Quran. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ni tipu daya. Bukan tak suruh ambil dunia, suruh. Kalau aku tak ada dunia, nak sekar jangan. Tapi kita jangan kena tipu. Kita duk ghalib dengan dunia sehingga kita jauh dengan akhirat. Tuan-tuan, saya nak abang saya umur 55. Tahun ni ambil KWSP. Beli bulan tak cukup ni. Lepas tu saya duk senyum atas ni. Tuan-tuan, kalau umur 55,
tiap-tiap malam tak boleh bangun tahajud, gagap boleh masuk syurga. Umur 55, KWSP nak keluar ni. Tiap-tiap malam tak boleh sembahyang witir walau 1 rakaat, gagap boleh masuk syurga. Kita nak lama mana masa yang Allah nak bagi? 55 tahun tak cukup. Hang berlatih 55 tahun tak cukup. Aku bagi hang umur 55 tahun, hang kata hang tak boleh bangun lagi. Masa tu tak cukup kalau hang nak training lah. Ni nak main lagi 55 tahun tolak 15 tahun, mana kita dah 40 tahun. 40 tahun aku training hang. Masa bila Allah training kita? Ramadan. 40 kali hang masuk camp Bina Insan, camp bapa saleh, anak saleh, isteri salihah. 40 kali kalau umur kita 55 tahun. Aku didik empah sampai 40 tahun, 40 kali. Empah nak bagi alasan apa? Nak bagi alasan lemah iman lagi. Ramadan boleh tarawih 11, 10, 8 rakaat, 3 witir, 11 rakaat. Kalau orang tak tarawih, kita kata kat dia. Tuan-tuan, ni Allah dah ingatkan ni. Saya suka cakap benda ni. Ni Allah dah ingat ni, dosa sejadah ni. Lepas pada ayat sujud, Allah beritahu kat kita, orang mukmin dengan orang fasik ni tak sama. Orang beriman ni dia buat apa? Orang beriman ni kata Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Belum pada tu Allah sebut apa? Dah ni balik baca. Orang mukmin dengan orang fasik la yastawun, tak sama. Siapa kita tak boleh bangun tiap-tiap malam? Siapa kita tak boleh witir walau 1 rakaat? Jawapannya duduk dalam tu. Apa dia? Fasik. Fasik apa Ustaz? Ada dosa yang kita tak boleh tinggal lagi. Ada dosa yang kita tak tinggal sampai lah. Saya semayang Ustaz, betul saya semayang. Tengok hal lain sama. Jangan tengok semayang saja. Tengok kita dengan mak kita macam mana, tengok kita dengan pak kita macam mana, tengok kita dengan adik-beradik kita macam mana, tengok kita dengan jiran bergaduh tak lagi, tengok kita dengan umat Islam. Sebab perintah Allah ni bukan duduk di hablum minallah saja, dia duduk di hablum minan nas sama. Kan duduk di hablum minallah saja, bukan semayang saja. Kita semayang sampai pecah dia, tapi kita maki mak kita, kita dahaka dengan pak kita, maka semayang kita sampai pecah dia itu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam ni dia bukan ajak kita semayang saja. Itu dalam semayang kita berpetik Fatihah, baca ikut makhraj. Ha, kena baca ha pedas. Oh, tak boleh. Kita baca bunyi lain batai oh. Tak sah oh. Pasal apa ada semayang kena jaga makhraj. Kita takut batai semayang kita. Siapa dengan mak kita tak boleh jaga makhraj. Dengan pak kita pasal apa tak boleh jaga makhraj. Perkataan kita
Kerana ini juga perintah Allah, wala takul lahuma uff. Jangan salah kata kat mak kita tak apa kita. Tapi kita sebab apa hak rosak kita? Tu tadi dunia ni. Sabit tanah pusaka tak besar mana pun kita bergaduh, putih silaturahim. Putih silaturahim, maka Nabi sebut siapa putih silaturahim, maka putih dia dengan rahmat Allah Ta'ala. Tak ada rahmat dalam hidup dia. Hidup tidak ada rahmat, maka selepas mati dia juga tidak ada rahmat. Percaya. Bila kita nak percaya, Allah sebut dalam ayat lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kamu buat ibadat sampai datang waktu yakin. Mana yakin? Mati. Dah mati sudah kita percaya. Baik tuan-tuan, nak kena tipu daya dunia, nafsu, syaitan, orang duduk sekeliling kita yang ni suka tipu kita. 4 benda ni yang ulama sebut. 3, terlalu sayangkan dunia sampai lupa akhirat. Tuan-tuan, kita sampai umur lah tak berhenti cari dunia. Tak berhenti kan? Salah ke Ustaz cari dunia? Tak salah. Hak salahnya kenapa kita berhenti cari akhirat. Yang tu salah. Tapi kalau kita cari dunia dan dunia itu menjadi asbab bawa kita pergi akhirat, yang tu tak salah. Abdurrahman bin Auf cari dunia untuk menjadi asbab. Abdurrahman bin Auf dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk syurga. 10 sahabat yang dijanjikan syurga termasuk Abdurrahman bin Auf. Kita cari dunia sampai lah tak berhenti, sampai bergaduh adik-beradik, sampai bergaduh dengan jiran, cari dunia pasal sampai kita jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai jauh tuan-tuan. Padahal kita nak pergi sana. Patutnya kita cari dunia, kita semakin dekat kepada akhirat. Tu saya kata, kalau semayang sunat maghrib pun kita culat. Kita nak kata kita orang soleh, nak kata kita ahli syurga. Tuan-tuan, orang kuat ni dia bukan boleh angkat besi 10 kilo. Oh, saya badan kuat Ustaz. Sebelah 10 kilo, sebelah 10 kilo. Saya boleh buat 50 kali Ustaz. Takbir sebenarnya sunat tahajud tak boleh angkat 50 kilo bawa. Fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah, berapa kilo ni? Tak sampai. Hampa kalau tahu hampa kuat pada sisi Allah, hampa boleh angkat takbir. Orang lain lantak nak kata apa kat kita. Tapi hampa anak-anak muda ni nak pesan kat hampa, kalau hampa nak berjaya dunia dan akhirat, perbanyakkan sembahyang sunat. Hampa akan berjaya dunia, hampa akan berjaya akhirat. Dunia berjaya dan akhirat berjaya. Yang tu Nabi kata, orang yang boleh buat macam tu, Nabi kata sikit saja. Bada'al Islam ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Golongan ni sikit saja. Sikit saja. Ya. Baik. Yang apa dah? Yang keempat, siapa kita bosan buat baik, bosan nak pergi ke syurga Allah, maka kata ulama, ujian ni mai pada isteri dan anak-anak. Kalau seorang isteri, ujian ni mai pada suami dia. Saya ada orang mesej saya, Ustaz,
Saya nak sembahyang sunat, suami saya kata tak payahlah nak sembahyang sunat sangat. Anda nak fahamkan boleh masuk syurga dengan Siti Khadijah pun dia dah. Saya dah jumpa tuan-tuan. Ada suami nak buat baik, isteri pula tak bagi. Saya dah jumpa tuan-tuan. Abang kalau nak buat baik sangat, abang jangan jalan dengan saya. Malu saya. Orang tu kata abang ni macam alim saya. Macam-macam tuan-tuan. Ada anak yang nak buat baik, mak pak pula halang. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa? Pasal keluarga kita ni, kita tak ikut macam keluarga Nabi. Tak ikut macam keluarga Nabi. Tuan-tuan, saya selalu cakap dalam kuliah saya, kita berjaya pakai serban, berjaya pakai jubah, tapi kita tak berjaya ikut hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni tuan-tuan, dia tak pernah tengking bini dia. Kita adalah hidup, berapa kali kita naik seorang Nabi ni tidak. Nabi ni tuan-tuan tak pernah naik seorang dengan anak-anaknya. Sebab apa? Sebab anak-anak Nabi mengikut akan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi anak yang paling baik. Sampai Nabi sebut dalam hadis, man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada kasih sayang, maka dia tak berhak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentang hidup ni sebenarnya Nabi bina dengan kasih sayang. Ni hidup tuan-tuan. Jangan kata saya ayah. Saya nak tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, banyak mana kita telah selesaikan tanggungjawab kita sebagai seorang ayah yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul? Banyak mana? Saya pernah tanya tuan-tuan dalam diri saya, selama kita jadi suami ni tuan-tuan, banyak mana kita perbetilkan syariat isteri kita? Dia ambil semayang, kita pernah tengok lah. Pernah tanya dia, hak mana rukun, hak mana fardu, hak mana bukan. Dia semayang, kita pernah tengok tak telekung dia faham syarah. Jika mereka tak betul, mereka heret kita besok di akhirat. Mereka ambil wuduk, betul tak mereka ambil wuduk? Betul tak cara mereka basuh muka? Betul tak anak-anak rambut mereka tu mereka buat macam mana? Betul tak apa yang mereka buat daripada mula mereka baca niat sampai mereka basuh kaki ni, betul tak ikut syariat dia? Kalau mereka tak betul, mereka salah, mereka heret suami-suami kita masuk saya. Tuan-tuan, ni bukan cerita dunia, ni cerita neraka, ni cerita akhirat. Saya cerita dunia ni tuan-tuan semua tahu. Ni cerita akhirat. Kita ada ingat kita lepas. Begitu juga seorang ayah. Selama anak perempuan dia tak kahwin, maka tanggungjawab dia tergantung dan terbeban pada seorang ayah. Selama dia tak nikah. Anak laki-laki tak apa. Selepas dia akil baligh, maka dia telah mukallaf. Kita tak tanggung dah, dia dah ditaklif dah. Kita ni masih lagi pada ilmunya. Semuanya, selagi mereka tak menikah, tanggungjawab tu masih duduk kat kita. Selepas mereka menikah, barulah berpindah kepada suami dia. Hak kita selesai. Nah, tahu anak kita buat apa? Dia ada handphone, dia buat apa?
Mereka buat dosa, kita tak tegur. Kita ada orang lain dengan kita. Sampai besok kita mati, maka kita besok akan dipersoalkan oleh Allah besok di yaumil akhir. Mereka pun tak mau masuk neraka, tuan-tuan. Bila malaikat duk pegang mereka nak lempak mereka ke dalam neraka, dia berkata, ya Allah, tunggu dulu. Oh, aku dulu masa aku hidup, dia tak pernah ambil tahu pun pasal aku. Dia duk kira tiap-tiap bulan bagi aku RM100. Sudah, tutup mulut. Aku nak buat apa, aku nak minum dengan siapa, aku nak pergi keluar dengan siapa, dia tak pernah tanya, ya Allah. Aurat aku dia tak pernah tanya, semayang aku dia tak pernah tanya, haid aku dia tak pernah tanya, sama ada betul ke kiraan haidnya, istihadahnya, apanya dia tak pernah tahu pun. Yang dia tahu tiap-tiap bulan kena bagi kat pak RM100. Hang anak baik. Tentang tanggungjawab kita seorang ayah besar, tuan-tuan. Besar, tuan-tuan. Tak sampai sini saja. Bila kita percaya, bila kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raqa wa zanna annahu al-firaq. Itu dia. Pasal apa kita boleh bosan dengan agama, nak pergi syurga? Sikit lagi. Boleh lagi ke nak berhenti? Boleh. Tetap macam tak mau saja. Saya berhenti pun boleh, terus boleh. Saya ikut tuan-tuan. Last sekali kita buat kutipan boleh. Buat kutipan sekali lagi. Tadi saya nak cek 40 orang, seorang 1,000 tu. Saya nak selesaikan duit tu malam ni paling kurang 10,000. Paling kurang. Nanti saya nak ambil masa sikit. Tapi saya nak terus ni, boleh tak? Tak boleh? Tak boleh 10 orang, 30 orang berhenti ya tak. Baik, yang ke-5. Saya baca cepat-cepat lah. Yang ke-5, pasal apa kita derah bosan? Sebab kita hidup dalam suasana yang tak soleh. Tuan-tuan perasan tak? Kalau kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, kita punya ibadat ni tak ingat. Kita tak ingat dunia. Orang tak pergi masjid, kita pergi masjid tau. Betul? Pasal apa? Sebab kehidupan suasana tu semua orang buat apa? Orang buat baik. Kalau orang tak pergi masjid, kita kata apa? Buang duit banyak-banyak pergi Mekah, tak pergi masjid. Kalau nak pergi hotel, ambil duduk di kulim, tak? Kata kat orang ni. Dan kata kat orang. Sebab kata ni, nak kata kat orang ni, dia syok. Dia tak boleh berhenti. Dia sampai mati lah. Kalau boleh dia dah mati tu, dia nak kata orang, dia kata lagi. Punyalah kita ni jahat, kita tak sedar yang kita jahat. Baik. Sebab apa kita cepat bosan? Sebab suasana kita tak soleh. Jadi ramai orang tak semayang sunat Isyak. Jadi kita pun pakat tak semayang sunat Isyak. Jadi malam ni saya nak tengok surau ni. Jemaah sini ramai semayang sunat ba'da Isyak ke? Ramai keluar tuin. Mana dia? Mana? Sebab Nabi kata apa? Ni saya nak beritahu. Nabi kata, siapa semayang sunat Isyak 4 rakaat, 1 salam, menyamai seperti mana dia semayang pada malam Lailatul Qadar. Maknanya dia dapat pahala 83 tahun. Nah, malam ni saya ajak semua orang dalam surau ni semayang sunat Isyak, ba'da Isyak 4 rakaat. Sama ada nak buat 1 salam boleh, nak buat 2 salam, 4 rakaat 2 salam. Nah, kita minta guru tongoi kita.
balik Troy. Kan boleh Muay Thai akan takbir, tak boleh kan. Sebab saya dengan Hakim ni sebab rapat tu saya boleh gurau tuan-tuan. Dengan tuan-tuan saya tak berani, sebab saya tak kenal tuan-tuan kan. Sebab rapat-rapat dengan saya bergurau lah. Orang tuan-tuan saya tak berani, saya tak kenal hati budi tuan-tuan, tak kenal. Hakim tak apa. Yang keenam, pasal apa kita cepat bosan? Sebab kita tak berteman. Kita berteman dengan orang yang lemah pada berbuat kebaikan. Kawan kita, dia tak kuat buat baik, dia tak tunjukkan kita buat baik, dia tak ajak kita kepada berbuat baik, jadi kita pun jadi bosan untuk berbuat kebaikan. Tuan-tuan, apa jalannya untuk kita istiqamah buat baik? Nabi ajak kita doa. Baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Baca doa tu banyak-banyak. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Saya ulang lagi sekali. Nak baca bila? Nabi anjur kat kita baca pada tahiyat akhir. Habis dah, fil alamina innaka hamidum majid. Maka sambung pula, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya, saya ulang lagi. Saya ulang 3 kali. Saya dulu kemarin saya mengajar di madrasah. Saya kata, dulu kalau saya mengaji dengan pak saya, 3 kali dia sebut, terus dia tunjuk muka saya, baca. Kalau tak dapat, dia rembah dengan rotan tentang. Dululah saya Quran tu, kalau dia kata aku turun Zat dalam setengah jam, aku pergi minum kopi Zat, balik surah ni aku mau ingat. Tak ingat tuan-tuan, dia tibai saya, tak ingat dunia. Tuan-tuan, batang gop tu boleh tercabut tu. Batang gop tupak dah. Batang gop tu dia kepala, yang pukul bola tu kan besar kan. Yang tu dia pegang. Yang tu kalau kena olu innalillah. Yang tu dia pegang, dia handai aku tu sekali, pemegang tu tanggal. Alhamdulillah saya tak ada patah, tak ada apa. Dia kata aku turun ni hang kena dapat 40 ayat tuan-tuan, saya dapat 10 minit je. Surah Al-Qiyamah 40 ayat, saya dapat 10 minit. Anak-anak saya tanya, kata ayah dulu mengaji Quran, khatam Quran umur betul 8 tahun saya khatam Quran. Tapi saya mengaji boleh tuan-tuan. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tabih khalaq dia Kim. Dia ambil saya, dia lempak keluar ke tingkat tu. Betul terus kalau tupak saya. Bila tak boleh tuan-tuan, form tak ada. Saya suka cerita pasal dia, saya teringat kan dia. Saya teringat kat orang tua saya. Orang dia baca, bukan ni tak ada. Dia ambil kita, dia pegang, dia lempak ke tingkap. Ngam-ngam tuan-tuan, tak kena tu daun tingkap tu. Bak betul tu dah. Qalqalah kubra dengan qalqalah sughra. Naik tuan-tuan, boleh pindah surah. Tu dia, tu cara dia. Itu dia ajak saya tak boleh ajak tuan-tuan betul kan. Tu cara dia ajak saya. Saya baca 3 kali nah. Boleh. Siapa dapat dia keluar, siapa tak dapat duduk dalam.
Siapa dapat boleh makan, tak dapat jangan makan. Tengok saya, ambil bau kata P.Ramlee. Baik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Pasal apa kita kena baca doa ni? Supaya kita boleh dikurniakan oleh Allah istiqamah. Kita tak ada bosan dengan agama ni, kita terus saja. Dia kena baca. Sekarang saya nak tanya, siapa boleh baca? Duduk dalam, tak boleh baca? Siapa boleh baca, boleh keluar? Tak boleh baca, duduk dalam sampai esok subuh. Baik, saya baca, sampai baca sama-sama boleh? Kita baca 3 kali. Saya nak santai-santai saya mengaji malam ni. Kan nak sama sangat pun. Kita baca sama-sama nak. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Alhamdulillah. Jadi saya cukup sekarang ni ya. Yang akhir sekali, seperti mana janji saya, yang pembesaran Dewan Muslimat mana yang tu lagi besar lagi. Memang Muslimat ramai ke apa? Tapi kalau tengok memang Muslimat ramai ada Muslimin. Baik. Macam ni. Tabung tadi dah pusing kan? Baik, saya nak buat cara saya. Cara saya malam ni lain macam sikit. Kita ada 40,000, kita nak cari 40,000. Sama sekali. Siapa boleh janji dulu nak bagi untuk malam ni dengan harga RM1,000, tolong kat tangan untuk surau ni, wakaf ni, RM1,000. Saya nak cari orang yang boleh bagi RM1,000. Sekali kita turun lagi. Ustaz kira Ustaz, berapa dapat malam ni? Siapa boleh bagi RM1,000? Pisiam boleh, ataupun memang tak mau masuk syurga. Saya minta RM1,000 kan? Saya minta RM1,000. Siapa boleh bagi RM1,000? Kita tengok. Nak abang kata syurga ni susah. Siapa boleh bagi RM1,000? Saya mau cari untuk dia dapat awal. Siapa boleh bagi? Tolong kat tangan. RM1,000. Yang sok-soka saya, okay, abang boleh bagi RM1,000. Cam nama Ali Korea sini ya. Bukan, Ali Korea sini. Okay, abang RM1,000. Bang, saya ikut abang masuk syurga. Saya bagi RM1,000 bang. Ada lagi nak ikut tak? Kau ada nama bawa duit masuk liang. Nak bawa duit masuk liang. Siapa lagi? Siapa lagi nak boleh mati? Saya ikut abang. Abang orang tua pada kita, saya orang muda sikit je pada abang. Abang umur, weh, saya ingat 50 lebih. Sabit pun abang panjang umur, abang insya-Allah. Orang sedekah ni bang, abang jangan risau. Nabi kata Allah angkat penyakit. Allah janji satu daripada pintu syurga orang yang sedekah ni, ada pintu rayyan. Pintu orang sedekah, tak silap lah. Betul pintu tu? Betul pintu tu? Betul? Betul? Pintu khas untuk orang sedekah. Kalau lah Allah ambil nyawa, selagi mana surau ni ada sampai kiamat, orang duduk semayang akan mengalir dekat kita. Jangan risau. Saya ikut abang.
Ada lagi tak? Hakim bagi 1,000. Nanti cam muka dia ni, cam kan sekali lari. Abang bagi 1,000. Okey, ada ni sahabat lama saya yang duduk di Manjung, duduk dengan saya, bersahabat dengan saya cukup lama. Ya. Cukup lama tuan-tuan bersahabat dengan saya, dah jadi macam adik-beradik saya dah. Hari jadi pun sama dengan saya. Tarikh sama, bulan sama. Allah nak bagi kami ni. Ya. Tuan-tuan, ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada lagi tak ada lagi? Abang kat tengah, abang belakang. Boleh ya? Awak tu, belakang tu. Alhamdulillah, dah 1,000 lagi. Abang perempuan, lalu orang perempuan kuat melawan, kita nak lawan langsung. Selalu orang perempuan kuat melawan. Lelaki kata jangan duk beli langsir ni, dia lawan. Lelaki kata jangan buat ni, dia lawan. Tuan-tuan, ni je peluang kan. Saya ikut ni sebab apa? Saya tak banyak sembahyang. Tiap-tiap malam ada mengaji, mengalir dekat kita. Tiap-tiap malam ada mengalir dekat kita. Dah ada berapa ribu dah tak? Mana 3? 6,000 dah. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa lagi sibuk? Orang kira lebih matematik dia buat awal. Saya 1,000, abang kita 1,000, Hakim 1,000, Bamin 1,000, nenek 5. Anggota 6 je lah. Untung banyak. Tak lagi. Untung banyak. Ada lagi tak? Abang tu 1,000. Ikut je. Ya. Jangan risau. Yang ni peluang kita. Lepas ni kita tak tahu ada peluang lain. Dan ini tempat kita, ni qaryah kita, ni surau kita. Dan ini yang pertama sekali, ni rumah Allah. Sebenarnya peluang ni Allah bagi. Allah tunggu kita. Duit yang ada pada hang ni aku bagi. Hang boleh tak? Masa aku mau minta untuk imarahkan rumah tu, hang boleh bagi balik tak kat aku? Percayalah. Saya dapat dah. Ni bagi kat saya, bukan bagi kat hang. Tuan-tuan dia kata rezeki Allah Ta'ala ni. Percayalah. Tuan-tuan percaya Allah akan ganda. Janji dalam Quran 10 kali. Sampai ada ayat kata 7 macam kali. Ada lagi tak? Dah 6,000 dah. Yang tu 6, hanya duk tambah 7 pula. Dah. Ada lagi tak? Orang perempuan? Ada lagi tak? Bang, sibuk. Dah, seorang lagi. Berapa dah? Memang matematik ini tak ada ni. 7 lah bang, weh. Lambat orang tanya. Saya matematik yang nak buat. Ada lagi tak? Tuan-tuan takut ke? Tuan-tuan nak balikkan duit tuan-tuan pada Tuhan? Bukan saya ambil duit ni, kita bagi untuk surau kita. Untuk surau kita ni. Surau ni rumah Allah. Berani tak? Okey. Kita turun lagi 500. Ada tak siapa boleh bagi 500? Abang kita yang baju hijau 500. Lagi saya turun lagi. Siapa dah? Tahir. Sani. Saya telinga pekak sikit. Minta maaf. Saya ikut pak saya. Telinga pekak. Memang betul. Tapi macam orang kata saya, jauh pun saya dengar. Dah tak 500? Ada lagi tak 500? 500 satu. Itu yang cik tu wakil siapa tu? Wakil ayah dia ke apa? Ada wakil? Okey, yang tu. Nama Muhammad Ayub saya tak dengar lah. Memang tak dengar. Ada abang kita. Kau dia sini ya. Kau dengar. Kamu buka juga. Dia ingat aku seorang yang buka. Okey. 500. Ada 500. Saya ke puncak saya nak cukup 10. Ada 10 tak? Kalau ada lagi, kita buka lagi. Tak boleh tanya kat hang, memang fed up.
Ada hamba Allah bagi 8,000 pula. Kelas 8,000. Dah 20,000 kan? Dah 20,000. 8 kan? Ha? Lambat matematik ni 8. Ada. Berapa dah? 8. Jadi berapa semua? 8 jumlah semua. Ha? Jumlah semua 8 dah. Jumlah semua? 8. 2,000 je. 2,000 lagi. 500. Saya cari 500 4 orang. Saya budak kecil angkat tangan ni, saya seriau. Siapa dah? Wakil siapa tu? Ha? Ada? Hang kenal? Hang kenal? Hang tak kenal? Tak pergi hang jumpa dah 500. 1,500 lagi. Muslimat ni, mama muslimat sini memang soleh lah. Tak ada lawan langsung lah. Memang muslimat sini memang di syurga semula. Tak ada lawan langsung nampak. Untunglah suami nampak. Memang dia tak melawan semula. Tak ada? Ada? Ada tak? 1,500 lagi. 500 lagi. 500, 1, 500, 2. Woi, macam jual lelong lah surau kita. Ada? Akak ada 500? Okey, 500. Dah akak tu. Tak pergi akak tu berjumpa. 9,000 dah. Siapa lagi? Siapa mau lagi? Ni seorang lagi. Abang masuk lagi. Abang masuk 500. Cikgu lah. Ya Allah, memang di syurga. Hang masuk lah. Hang buat untuk mak lah. Nah, hang buat untuk arwah mak dia baru meninggal. Dia ajarkan 500 tu untuk arwah mak. Nah, Ibu ni macam anak-anak saya. Lepas tu saya ni, dia cakap macam tu. Jadi alhamdulillah cukup dah. 10,000. Berhenti 30 lagi apa pandai-pandai lah. 30 lagi. InsyaAllah selesai. Orang perempuan ni sebenarnya dia malu. Ada anak bagi 30 tu tapi dia sengah. Sebab aku angkat tangan, orang tahu kau ada duit. Dia kata jadi insyaAllah setakat itu saja. Alhamdulillah malam ni kita boleh input 10,000. Sebenarnya tuan-tuan, umat Islam ni kalau dia bersatu saja, tak ada apa pun. Dan sebenarnya inilah peluang kita untuk kita dapat kebaikan. Dulu kita buang umur kita, duit kita pada Allah yang Allah tak suka. Kita tak boleh pergi masjid macam orang, tuan-tuan. Kita tak boleh pergi masjid macam orang. Kita tak boleh sembahyang sunat macam orang. Jadi apa yang surau kita buat, kebaikan yang dia buat, mudah-mudahan Allah terima, InsyaAllah, tuan-tuan. Dan kita doakan semua penyumbang kita diberikan rahmat, keberkatan, kesihatan dan berkat pada hidup mereka. Allah angkat masalah mereka, Allah kabulkan hajat mereka, dan Allah catatkan nama-nama mereka di pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.